Dan sekarang kita ada di Perpustakaan Sultan Bahiyah UUM. Antara perpustakaan yang terbaik lah yang ada di Malaysia pun. The Act Accounting with Information System. Yang tu satu-satunya di Malaysia yang Malaysia. ada accounting dengan information system. Hanya ada di UUM Ada di sini. UUM saja. Luar biasa. Kalau berpeluang belajar silakan. Ya. Flagship on fakulti lah, kita ada beberapa conference. Conference macam kita ada ni adalah ISISA untuk International Conference on Information System and Accounting and Information System. Ini kita buat baru ni dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Proaksier semua. Kembali kita ketemu lagi di Proaksi Podcast Series spesial jalan-jalan di Malaysia. Hari ini kita berada di library yang sangat indah, sangat lengkap, sangat luar biasa fasilitinya. Ada di UUM, kita ada di UUM library. Apa dokter nama library kita? Sultanah Bahiyah. Library Sultanah Bahiyah. Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Ini bersama kita wakil dekan timbalan dekan Al-Ehwal Pelajar. Kalau Dan kita alumni. dan alumni, kalau kita di Indonesia biasanya wakil dekan 3. Yang mengurusi masalah Al-Ehwal Pelajar. Bersama saya kali ini tamu kita spesial, Dr. Zarfan. Apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Sambas jemput saya ke majlis podcast. Iya. Proaksi Podcast Series. Series. Okay. Saya juga terima kasih banyak Dr. Sambas sebab sudi datang ke UUM. Kami yang terima kasih juga. UUM. Dan sekarang kita ada di Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM. Antara perpustakaan yang terbaik lah yang ada di Malaysia pun. Dokter. Ya. Dia perpustakaan ini tahun berapa dibina? Okey, asalnya perpustakaan ini dibina pada tahun sama dengan universiti ini ditubuhkan pada 1984 di sana, tapi dipindah di sini dalam tahun 90 tu dah ada di sini dah perpustakaan. Yang inilah yang asalnya bersama-sama dengan UUM ditubuhkan. Pada tahun 1984, hampir 1987 lah yang library ini ditubuhkan. Ini yang nampak cantik ni adalah bangunan baru. Kita ada di ruangan baru. Tambahan daripada bangunan asal di sebelah, memandangkan kapasiti yang tak cukup, jadi tambah satu untuk yang baru dengan beberapa kemudahan bilik study untuk buku-buku juga. Buku termasuklah fasiliti untuk berbagai lagi lah untuk kemudahan pelajar, sama ada undergrad dan juga untuk program postgrad lah. Luar biasa dokter. Saya kalau berada di sini nostalgia. Sudah pasti nostalgia. Pasti. Di sini tempat yang Dr. Sambas belajar masa PhD dulu. Iya. Di sinilah suka duka kita berada. Betul. Sepanjang hidup seorang pelajar, especially pelajar postgrad, rasanya di sini lebih banyaklah masa dia habiskan. Betul. Memang kita kena ambil masa untuk membaca dan review paper-paper dan artikel-artikel. Even collect data pun, data kalau juga boleh. annual report kan, betul. boleh dapat. Kita boleh akses di sini. Boleh akses di sini. Boleh. Di sini kita ada subscribe database. Apa saja dokter? Termasuk international pun boleh dapat. Boleh dapat? Ya. Menarik. Sebelum data boleh ambil daripada, kita boleh subscribe lah. Ada kemudahan di atas tu, nampak di situ, ada komputer di situ. Itulah tempatnya kena register, akses untuk register. Saya lupa dah nama apps tu. Jadi boleh ambil kat situ and then maklum. Dan kalau ada masalah, ada pembantu yang akan tolong guide kita, data mana yang kita nak.
Masuk saya dulu buat PhD guna data tu. Ah, Selain pada guna data manual, kita terus ambil data tu lagi cepat. lagi cepat. Baik. Dan juga untuk database bukannya bursa Malaysia saja, dia boleh akses untuk bursa-bursa lain sama. Indonesia ada juga? Indonesia pun ada. Ada. Wah, menarik ini. Sebab kadang-kadang kita kesusahan juga dapat data Betul. di Indonesia. Tapi bukannya semua lah, ada yang Ada beberapa besar-besar, yang besar-besar. Oke, baik. Ini peluang nih Proaxier, jom lanjut sekolah di sini di UF. Sila jemput, sila Jemput, datang ke UUM. Daftar untuk postgrad. Even ada grad pun boleh. Master ada juga, master ada Master juga. ada. Master ada. Jadi kalau di TISA ni kita ada 3 master lah. Satu master in science, master in tax, master in ICE. ICE ada. Kita ada 3 master lah. Master science, master MSc. tax, MSc, kemudian master yang full coursework, full thesis lah. Okay, so dia 3 masters lah. And then kita ada satu lagi PhD lah yang tu. PhD in accounting kan. So untuk postgrad ada 4 program lah termasuk PhD satu. Dan untuk undergrad kita ada 2 lah. Untuk BAc Accounting, which is pure accounting. Kemudian ada satu lagi extra BAc Accounting with Information System. Yang tu satu-satunya di Malaysia yang Malaysia. ada accounting dengan information system. Hanya ada di UM Ada sini. UM saja. Oi, luar biasa. Kalau berpeluang belajar silakan. Ya, baik. Dr. Zarfan sendiri kalau aktiviti sehari-harinya apa yang dibuat di TISA, Dokter? Okey, aktiviti sehari-hari kalau saya sekarang Timbalan Dekan, Timbalan Pelajar, saya banyak menguruskan hal ehwal pelajar, terutama baru-baru buka semester ni berbagai-bagai lah hal ehwal pelajar yang datang kepada program. kami. Ada program pelajar tak boleh masuk kelas, tak cukup kelas, masalah pelajar yang tercicir keputusan, ada juga yang gagal, kemudian terpaksa rujuk kepada pemberi penjana beasiswa untuk dapat pengesahan kepada kita untuk bantuan dan sebagainya. Itu tugas saya lah. Kemudian ada lagi pelajar-pelajar yang tak dapat asrama sebagai contoh, itu pun kita akan tolong. Itu pun bantulah. Kalau untuk asrama kepada skul masing-masing? Bukan, dia pergi ke college. Kemudian kalau in case kalau asrama tak dapat, macam baru ni kita ada satu pelajar yang mengidap kanser. Oh, okey. Okey, kita akan cuba cari tempat yang paling senang lah dia untuk duduk, untuk tinggal. Duduk di bawah, kemudian ada kemudahan transport dibawa kepada asrama ke sini, ke kampus. Jadi itu antara benda-benda yang kita tengok. Masalah kesihatan pelajar. Macam pun ada satu yang kanser, satu yang tumor. Itu pun kita dah tengok lah. Kita bagi fasiliti lebih. Fasiliti dan kita maklumkan pada pensyarah lah untuk ambil lebih perhatian supaya pelajar ni kadang-kadang mungkin bila dia sakit kita nampak tak datang kelas. Betul. Jadi itu pensyarah kerana kita tak tahu. Kalau kita tak maklum, pensyarah tak tahu. Pensyarah akan penalize dia kesian tu nanti. Betul. Baik kita maklum awal-awal dia kesihatan dia. Itu adalah benda yang kita tengok lah. Termasuk juga pelajar masalah kewangan. Ada yang tak boleh register. Okey, yang tu pun kita menarik cubalah. Sebab di Indonesia juga ramai macam ni. Tapi kita cubalah setakat mana kita mampu, kita cuba ataupun kita tangguhkan dulu pembayaran yuran. Masuk dulu belajar. Kemudian kita cuba ikhtiar lah. Ada juga alumni yang studi itu. Bantu. Itu cara yang kita buat lah. Kita cari kalau ada bantuan zakat, sebagainya kalau ada orang Islam, bantuan zakat. Kalau ada bukan yang Islam tu, dan UM pun ada tahun ni, bermula dengan tahun ni, UM menawarkan bantuan sulung. Bantuan sulung tu maksudnya diberikan kepada anak-anak yang pertama dalam keluarga tu, anak dia yang pertama masuk universiti. Hanya anak pertama. Bukan anak pertama dalam keluarga, anak pertama yang masuk universiti. Masuk universiti. Jadi UM akan cuba memberikan bantuan tanpa bayar yuran. Macam beasiswa. Beasiswa pada pelajar tu. Satunya diberikan kepada anak sulung supaya anak sulung ni menjadi ukuran benchmark untuk adik-adik. Ya, betul. Bantuan. Ini baru diperkenalkan untuk pilih pelajar tu lah. Ramai yang mendapat program sekarang ini. Sekarang ni dah ada yang baru ni. Baru ni ada 2 orang. Ini pun kita masih mencari lagi lah. Kandidat masih lagi dalam proses tapisan untuk diberi bantuan. InsyaAllah moga berjaya lah. InsyaAllah. Kami akan mendoakan semoga semua program berjaya. Termasuk juga dalam saya ni adalah program mobility pun saya terlibat. Mobility. Saya terlibat mobility outbound dan inbound.
macam saya mengadakan Hari Raya Pelajar, itulah bidang tugas saya juga lah, untuk membantu ataupun mencari pelajar untuk pergi dan juga untuk datang. Macam baru ni ada pelajar daripada Universiti Sudirman, 5 orang dari Universiti Kuningan. 6 orang. Okey. Itu buat mobility untuk 1 semester. Baru je dari student lepas. Dan kita dah selesaikan pendaftaran subjek yang khusus untuk mereka dah. Dan nampaknya diorang setakat ni happy lah untuk belajar di TISA. Baik. Semoga nanti ke depan Proaxiars dari USU juga bisa mengikuti. Dialu-alukan. Dan kita juga mohon untuk pergi ke sana lah. Baik. Untuk kerjasama daripada Proaksi. InsyaAllah doktor. Satu lagi doktor. Untuk ke depan ni adakah flagship program yang ditawarkan oleh TISA? Okey. Dalam flagship program, kita ada, sekarang beberapa flagship program yang dikendalikan oleh pelajar. Macam kita ada Novak adalah Persatuan Pelajar Perakawanan di TISA, dan juga MPP. So mereka ni menyediakan program untuk pelajar seperti pelajar undergrad lah. So dalam tu macam Novak dia ada beberapa 5 program flagship yang sebenarnya ada terlibat pelajar international pun masuk. Ada yang dari Filipina, ada dari Thailand, dan mungkin lepas ni boleh dipanjangkan kepada USU. Baik, insyaAllah. Dan program flagship tu macam dia buat pun ni IAYC, International Accounting Youth Competition. Jadi pelajar-pelajar tu join, not only competition lah. Competition is one thing, but then dalam competition tu ada pengisian-pengisian daripada majikan, daripada industri, berkongsi dengan pelajar-pelajar, especially baru ni dia buat tema on information technology. Menarik. Jadi itu tema tu mungkin berubah-ubah lah. Betul. Tapi industri tu memang kita engage. Tetap sama. Saya akan minta nanti Novak untuk invite, jemput baik. pelajar-pelajar daripada USU untuk join program ini pada masa depan. Itu flagship student. Flagship on fakulti kita ada beberapa conference macam kita ada ni adalah ISISA untuk International Conference on Information System and Accounting and Information System. Ini kita buat baru ni dalam bulan 7, baru dibuat di Penang. Itu pun nanti kita akan jemput juga kalau nanti USU akan join. Conference, kemudian ada beberapa lagi conference macam yang kita ada conference on qualitative research. Itu pun kita research. Itu adalah flagship TISA lah. Flagship TISA. Kemudian yang lain-lain tu kita ada satu lagi adalah conference untuk local government, untuk government agency. Baru dibuat pada bulan lepas. Conference tu disertai oleh kaki tangan government di seluruh Malaysia. Yang melibatkan tahun lepas adalah peserta teramai dalam hampir 200. Menarik. Jadi peserta tu didedahkan dengan beberapa forum, dengan kita punya auditor negara, dan juga beberapa speaker lah datang ke majlis tersebut. Itu pun kalau tersambah terlibat dengan government agency, kita boleh jemput juga untuk datang. Tapi itu melibatkan kita punya praktis di Malaysia lah, government Malaysia. Tapi mungkin tak jauh beza pun dengan Indonesia. Ada sama juga doktor. Itu flagship program flagship yang dibuat oleh fakulti dan juga oleh pelajar. Luar biasa. Yang boleh kami pun rasa menarik juga untuk join program di Proaksi di USU. Semoga insya-Allah kami akan melawat ke sana. InsyaAllah kami menunggu Dr. Zarfan bersama keluarga besar TISA untuk melakukan lawatan ke Medan, insya-Allah. Saya pun tak pernah sampai Indonesia. Belum lagi. Baik. Tapi nanti kita ke Medan. Insya-Allah. Baik dokter, ini durasi kita sudah dari tadi bagi tanda. So sepatutnya kita masih ada hal lagi yang kita nak share di sini. Tapi ya itu tadilah. Nanti kita akan sambung lagi dokter. InsyaAllah. Dan kalau di Medan. Betul. Kita podcast berikutnya. Podcast kedua di sana. InsyaAllah. Saya cukup gembira kedatangan rombongan ke sini. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Proaxiars, demikian untuk edisi kali ini. Kami pamit mundur diri. InsyaAllah kita ketemu lagi dengan tamu-tamu yang keren lagi dari Proaksi Podcast series berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kemudian juga silakan kalau ada yang mau memberikan saran tamu-tamu mana lagi yang akan kita undang di Proaksi Podcast series berikutnya. So, stay sharp, stay shine, stay cool. Bye.